A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lil iman wal islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita dapat bersama-sama lagi dalam Akademik Tarbawi untuk kita meneruskan hadis berkaitan tentang kisah Ghulam dan Rahib ini. Jadi di sana kita nak melihat kepada pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan ia memberi kekuatan untuk kita terus dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini, iaitu dakwah dan tarbiyah ini, dalam rangka untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu lepas kita dah menyebut berkaitan tentang rangkap hadis ini, maka saya ulang balik. Rangkap hadisnya berbunyi, fa'atar rahib fa akhbarahu faqala lahu rahib ay bunayya antal yawm afdal minni qad balagha min amrika ma ara. Nabi SAW menyebut dengan maksudnya, lalu dia menceritakan peristiwa tersebut kepada rahib. Ghulam tadi, dia telah berjaya membunuh binatang yang besar yang menghalang laluan orang ramai. Jadi oleh itu Ghulam menceritakan hal tersebut kepada rahib. Jadi maka rahib berkata, wahai anakku, kamu pada hari ini adalah lebih baik daripadaku. Sesungguhnya aku melihat bahawa urusanmu telah sampai pada satu peringkat. Jadi pengiktirafan rahib kepada Ghulam dengan apa yang berlaku terhadap Ghulam. Baik, pada petang ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak melihat bagaimana rahib boleh kata, ya ay bunayya antal yawm afdal minni. Wahai anakku, sesungguhnya kamu pada hari ini adalah lebih baik daripadaku. Pengiktirafan daripada Ghulam, rahib kepada Ghulam. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di sini kita nak menyambung bahawa mungkin di sana luar sedikit, tapi kita boleh ambil yang pertama, betapa bahayanya penyakit-penyakit hati kepada manusia, khususnya golongan da'i. Kita dah sebut tadi, apabila rahib sebut kepada Ghulam tadi, wahai anakku, kamu lebih baik daripada aku. Jadi kalau Ghulam tu dengar macam tu, kalaulah kita dengar macam tu, kita rasa macam mana? Mesti kita ada rasa timbul rasa bangga, rasa banyak ilmu dah ni, kan? Jadi di sana pengajaran yang kita boleh lihat di sini, kita nak melihat bahayanya penyakit-penyakit hati kepada manusia, khususnya golongan-golongan da'i. Jadi jangan ingat penyakit hati ini tak kena pada ustaz-ustaz, tak kena pada orang yang pendakwah. Penyakit hati ini, kita kata orang yang tak solat, contohnya orang yang tinggal solat, orang yang banyak melakukan maksiat kepada Allah, tidak semestinya. Penyakit hati ini semua manusia terkena, terutamanya pada golongan da'i.
Jadi kita melihat beberapa para ulama ataupun orang saleh yang terdahulu, antaranya Sufyan As-Sauri, dia berkata, berjaga-jagalah kamu daripada suka menjadi ketua. Seseorang akan menjadikan suka menjadi ketua lebih dicintainya daripada emas dan perak. Sufyan As-Sauri kata, kita kena berhati-hati orang yang suka nak jadi ketua ni. Ada kan? Jadi seseorang akan menjadikan suka menjadi ketua ni lebih dicintainya daripada emas dan perak. Dahsyat. Ingin menjadi ketua ni lebih dicintainya daripada emas dan perak. Maksudnya sangat berusaha nak jadi ketua ni. Kok mana-mana pun tak boleh. Biar dia nak jadi ketua. Orang lain tak boleh. Jadi ia adalah pintu yang kabur, tidak dapat dilihat melainkan oleh pakar-pakar yang berkemampuan. Maka perhatilah betul-betul dirimu dan beramallah berdasarkan niat. Jadi nak kena di sana niat betul dan jelas lah. Fudail bin Iyad berkata, seseorang tidak suka menjadi ketua, melainkan dia suka menyebut kekurangan dan keaiban orang lain untuk menjadikan dia sahaja yang sempurna, dan dia benci orang lain menyebut kepadanya kebaikan seseorang. Seseorang yang tidak suka menjadi ketua ni, melainkan dia suka menyebut kekurangan. Jadi orang yang tidak menjadi ketua ni, dia akan suka menyebut kekurangan dan keaiban orang lain. Maksudnya orang lain ada aib, ada kelemahan, ada kekurangan. Dia je sempurna. Jadi begitu. Sehingga kan dia ni apabila tak dilantik ketua, dia akan cari kekurangan kelemahan orang ni. Dia benci orang lain menyebutkan kepadanya kebaikan seseorang. Apabila orang lain cerita tentang kebaikan orang lain kepadanya, dia benci. Tak ambuh dengar. Jadi sesiapa yang terlalu inginkan kepada menjadi ketua, maka kebaikannya telah mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Jadi siapa yang terlalu ingin untuk menjadi ketua ni, maka kebaikan yang dia ada tu, dia ucap selamat tinggal kepada dia. Maksudnya berat ni orang yang ingin menjadi ketua ni, sehingga kan sanggup buat apa ni. Yusuf bin Asbat berkata, zuhud terhadap menjadi ketua adalah lebih susah daripada zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap menjadi ketua adalah lebih susah daripada zuhud terhadap dunia. Dulu kita belajar kata nak zuhud terhadap dunia. Tapi ketua ni nak perlu kepada zuhud yang lebih berbanding daripada zuhud terhadap dunia. Di antara penyakit yang hampir sama dengan penyakit suka menjadi ketua ni, jadi di samping tu ada penyakit-penyakit lain tadi yang boleh kita ambil ini, kerana di sana kita nak kena lihat rahib ni dia berkata kepada ghulam, engkau lebih baik daripadaku. Bagaimana rasa ghulam tu? Bagaimana rasa ghulam apabila dengan kata-kata rahib tersebut? Jadi di sana bagi kita seorang da'i, seorang pendakwah, ada penyakit dalam hati ni. Ada penyakit dalam hati. Jadi antara penyakit-penyakit dia ni yang kita sebut tadi tu, nak jadi ketua, kemudian ujub. Jadi ujub ni sebahagian daripada kita pada hari ini hatinya dimasuki karat-karat ghurur, tertipu dengan diri sendiri. Kita rasa pandai, rasa hebat, tapi kita tertipu dengan diri sendiri. Dan amalannya yang sedikit membanggakannya. Buat sikit tapi rasa bangga dah. Bangun malam rasa bangga dah. Qiyamul Lail contohnya, 2 rakaat aja buat, tapi rasa bangga. Orang lain adik-beradik, isteri duduk tengah tidur lagi. Kalau isteri, suami duduk tidur, anak-anak tidur, dia je bangun. Jadi padahal malam tu je dia bangun. Walaupun sikit dia rasa bangga, sehingga kan dia menceritakan kepada orang lain dengan apa yang dia lakukan.
Dengan itu dia tidak cuba menambah dan berpada dengannya. Tak cuba untuk menambah, tapi cukup sekadar apa yang dia buat, walaupun sikit. Merasa berpuas hati tanpa ada perasaan untuk mendapat lebih. Yang kedua, sukakan pujian manusia berbentuk percakapan dan amalan. Ini penyakit hati. Selain daripada tu, penyakit hati yang timbul ni kepada, terutamanya pada da'i ni. Pertama tadi ujub, kemudian suka pujian manusia berbentuk percakapan dan amalan. Suka orang puji. Fudail bin Iyad berkata, di antara tanda-tanda munafik ialah seseorang suka dipuji disebabkan perkara yang tidak ada padanya. Ini sifat munafik. Fudail bin Iyad kata, tanda orang munafik ini, dia suka dipuji disebabkan perkara yang tidak ada padanya. Padahal dia tak buat pun. Tapi dia suka orang puji dia. Dan membenci dikeji disebabkan perkara yang ada padanya, serta memarahi siapa yang menunjukkan keaibannya kepada dirinya. Marah pula kalau orang kata tak betul. Tak. Keaiban diri dia ni, orang tak hebohkan kepada orang lain. Tapi orang nasihat dia, kamu ni tak boleh buat macam ni, tak betul kamu buat macam ni. Marah pula orang bagi nasihat macam tu. Ini sifat orang munafik. Yang ketiga, memuji diri sendiri. Orang lain tak puji, dialah nak puji diri. Itu tak boleh. Yang keempat, mencela diri sendiri di hadapan orang lain. Puji pun tak boleh, cela pun tak boleh. Cela diri sendiri di hadapan orang lain. Al-Hasan Al-Basri berkata, sesiapa yang mencela diri sendiri di hadapan orang lain, orang ramai, bermakna dia telah memuji diri sendiri. Itu adalah di antara petanda riak. Rupanya cela dia kata, apalah dia rasa lemah kan. Dia rasa tak boleh pergi. Rupanya dia nak dapat kepujian daripada orang lain. Tak. Kata kamu mampu. Tak. Orang lain tak boleh buat. Maksudnya di sana banyak benda-benda yang kita rasa nak kena elok. Nak kena jauhkan daripada benda ni yang boleh menimbulkan penyakit-penyakit hati ni. Yang kelima, menyebut keaiban kawannya. Ini banyaklah. Tak. Kecil, besar. Keaiban diri ditutup. Keaiban kawan dihebohkan. Tak. Benci dengan orang tu, tak persahamannya, tak geng, tak. Jadi maka dia besarkan, hebohkan keaiban. Ini yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Tak. Waktu kawan dulu, jaga. Waktu bukan kawan, semuanya dicerita tentang keaiban lawan. Fudail berkata, di antara alamat munafik ialah seseorang merasa gembira apabila dia mendengar keaiban salah seorang kawannya. Itu sifat orang munafik. Fudail kata, di antara alamat munafik ini, seseorang merasa gembira apabila dia mendengar keaiban salah seorang kawannya. Suka dengan keaiban kawan dia. Kan? Wal'iyazubillah lah. Jadi bukan, benda ni bukan memang berlaku kepada para da'i. Dan bukan kita berlaku pada hari ini. Bahkan telah pun berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Pernah suatu ketika kan kita dengar cerita Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik ni dia tidak menyertai dalam peperangan Tabuk. Tak. Kerana dilalaikan dengan dunia. Jadi satu hari apabila sampai satu tempat, Rasulullah memeriksa barisan tentera. Barisan tentera Jadi dalam satu peristiwa, Rasulullah memeriksa barisan tentera Muslim sebelum sampai di Tabuk itu. Tiba-tiba Rasulullah tanya, mana Ka'ab ni? Ka'ab bin Malik ni mana? Jadi bunyi dalam barisan itu bunyi, Ka'ab ni sedang bersenang-lenang dengan keluarga dia dah ni. Ada yang bunyi itu, maksudnya masih ada lagi sifat yang bersangka buruk. Tiba-tiba Muaz bin Jabal kata, celaka kamu.
Aku tak pernah lihat Ka'ab bin Malik ni dalam keadaan begitu. Maksudnya dia tak pernah lihat melainkan kebaikan pada Ka'ab. Tak. Maksudnya di sana, walaupun kehidupan bersama dengan Rasulullah, masih ada sifat-sifat yang buruk sangka dan ada sahabat yang mempertahankan. Jadi tidak dinafikan. Maksudnya para da'i ini ada sifat keburukan ini dan perlu kita buang, perlu dijauhkan. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kita boleh ambil juga pengajaran daripada rangkap hadis yang dibacakan tadi ini. Kewujudan keadaan seperti ini, seperti mana yang kita sebut tadi, suka menjadi ketua atau perasaan hasad ni, tak? Ni kita nak kena berhati-hatilah. Terutamanya orang yang bekerja dalam dakwah dan tarbiyah ini tidak lari ada penyakit hati. Tak? Jadi oleh itu kita nak kena sentiasa membersih, nak menjauhkan sifat-sifat ini. Jadi kewujudan keadaan seperti ini suka menjadi ketua atau perasaan hasad di dalam jiwa sebahagian daripada para da'i menyebabkan dakwah kehilangan peluang mengambil faedah daripada mereka yang memiliki kesediaan dan potensi, kemampuan dan pengalaman. Sayang. Tak? Mereka ni ada potensi, ada pengalaman, tetapi kadang-kadang telah dipengaruhi ataupun disentuh dengan penyakit hati ni, maka dia telah mengganggu kehidupan para da'i. Sebabnya hanyalah wujudnya perasaan bahawa kedudukan dan kelebihan yang sedang dinikmati akan diambil alih oleh mereka yang memiliki ciri-ciri tersebut. Mereka tidak mengetahui bahawa kedudukan dan kelebihan di sisi Allah adalah lebih baik dan kekal daripada pangkat, gelaran, ungkapan pujian dan pandangan. Wal'ayazubillah. Kalau kita ada sifat yang nak ingin memiliki kedudukan, nak pangkat, walaupun dalam berjamaah, walaupun dalam berorganisasi, nama organisasi nak menyebar luaskan Islam, nak memberi kefahaman Islam, tapi kalau para da'i pun ada sifat yang ingin menjadi ketua ini ataupun ingin meraih kedudukan pangkat pujian ini, maka di sana nak kena berhati-hati. Dengan itu mereka mula, sama ada disedari atau tidak, mencela, memperbodoh, mengeliru dan memperbesarkan kesalahan yang kecil atau menafsirkan sesuatu perkara jauh daripada hakikatnya yang sebenar. Jadi sebenarnya mereka ni nak apa? Kalau kita tengok dalam realiti masyarakat hari ini, walaupun kita tengok Islam sama Islam, di belah sini Islam, belah sini pun Islam, sehingga kan apabila tidak bersefahaman, tak kena, saling mencela, saling memperbodohkan, mengelirukan, memperbesarkan kesalahan yang kecil, menafsirkan sesuatu perkara jauh daripada hakikatnya yang sebenar. Ini yang berlaku. Jadi bahkan dalam setengah keadaan mereka sanggup menyebar khabar angin, berbohong dan mengada-adakan sesuatu di samping menimbulkan masalah dan merosakkan individu tertentu. Sehingga kan sampai lahir macam tu. Buat cerita tak benar, berbohong, merosakkan, sehingga kan merosakkan individu tersebut. Dua-dua seorang da'i ilallah, tapi dua-dua telah merosakkan diri masing-masing. Dengan itu melahirkan tindak tanduk yang kurang sihat daripada sebahagian da'i. Di antara para da'i pula, ada yang akan berpatah balik dan mendiamkan diri, dan yang lain pula merasa malas untuk meneruskan kerja. Ada yang jadi malas buat kerja, rasa terkesan hati. Kita rasa kesok hati. Kalau orang Terengganu kata kesok hati ni, mengajuk, tak boleh bekerja. Ini berlaku. Dengan itu juga akan meniupkan suasana hilang kepercayaan, berkecai ukhuwah, perpecahan saf, dan boleh jadi membawa kepada perbalahan dan fitnah
yang sukar untuk diselesaikan. Pelakunya akan menanggung dosa tindakannya itu dan dosa mereka yang mengikutinya selepas itu. Sanggakan sampai benci seseorang tersebut, bahkan bukan dia je benci, sambung lagi. Orang baru benci juga kawan tu. Orang baru lain, orang bawah dia benci juga. Padahal dua-dua Islam. Dua-dua nak bawa kepada matlamat yang satu. Jadi yang keempat juga, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, pengajaran yang boleh kita ambil ini, sekalipun tidak ada hubungan dengan hadis ni, mungkin dia jauh sikit daripada hadis ni yang kita sebut tadi, sebenarnya yang kita nak ambil di sini, bagaimana rahib ni, dia kata kepada Ghulam tadi tu, apabila dia cerita peristiwa, Ghulam tu cerita peristiwa kepada rahib, tentang dia berjaya membunuh binatang yang besar yang mengganggu laluan orang ramai itu, rahib tu kata, kamu sekarang lebih baik daripada aku. Dengan kata tu, kamu lebih baik daripada aku tu, jadi kalaulah para da'i ni, ataupun dia ada sifat penyakit hati ni, dia akan rasa bangga, rasa dah boleh naik pangkat lah kan? Dah boleh banyak ilmu lah. Itu yang kita nak kena berhati-hati ni dalam ni. Jadi bahawa penyakit ghurur yang dihadapi oleh sebahagian pemuda yang dididik di madrasah dakwah atau di luarnya, kemudian selepas melalui jangka masa tertentu, mereka berbangga diri di hadapan saudara-saudara. Jadi sekarang ni kita nak sebut berkaitan tentang pemuda-pemuda yang berada di dalam organisasi dakwah. Tapi ada penyakit ghurur. Penyakit yang dihadapi sebahagian pemuda yang didik di madrasah dakwah. Ini. Apabila dia lalui jangka masa yang tertentu, mereka bangga di hadapan saudara-saudara para da'i. Rasa bangga dah. Dia orang lama, orang senior. Kawan-kawan dia ni baru je lagi duduk. Timbul rasa tu. Jadi nak kena berhati-hati. Dan guru-guru mereka adalah perkara yang berbahaya dan ditolak. Bahkan guru-guru dia tu boleh tolak. Kata apa ni? Pemimpin fikir macam ni. Apa guru ni? Tak kena. Sampai ke tahap macam tu, nak kena muhasabah diri balik. Ini bahaya yang ada para da'i dalam organisasi dakwah. Mereka yang mempunyai kelebihan dan pengalaman, serta mereka yang dikurniakan oleh Allah kelebihan yang menyebabkan dakwah sampai kepada mereka. Sampai tahap macam tu. Mereka ni mempunyai kelebihan pengalaman. Mereka dikurniakan oleh Allah kelebihan menyebabkan dakwah sampai kepada mereka dalam keadaan yang jelas. Wajib dihormati dan diberikan kepercayaan siqah kepada mereka. Sampai tahap macam tu. Para pemuda tidak sepatutnya menuduh sebahagian mereka dengan pengecut dan sebahagian lain sebagai kurang ilmu, serta yang lain dengan lemah berpandangan hanya disebabkan pimpinan tidak mengambil pandangan golongan yang bersemangat dan menolak pendapat mereka. Ni orang muda, sifat berkobar-kobar, sehingga kan apabila dikeluarkan pandangan dan pimpinan tak menerima pandangan tersebut, maka dia mulalah dia mula rasa nak keluar ataupun rasa tak kena pada pemimpin. Dengan itu tindakan tersebut akan menggugatkan ukhuwah dan siqah. Dia akan menggugatkan ukhuwah dan siqah. Kemudian taat, dan selepas itu rukun bai'ah yang lainnya sebagai tambahan kepada kesibukan pimpinan dan para da'i dengan kata mengata, menolak syubhah keraguan yang timbulkan perbincangan yang panjang. Ini menyebabkan waktu terbuang, perjalanan dakwah terhenti, keazaman menjadi lemah, berpecahnya tenaga dan mendapat faedahnya ialah musuh-musuh Islam. Sehingga kan sampai percaya tak mempercayai, berpecah, habis nak selesaikan masalah dalaman, sehingga kan musuh Islam berjaya. Itu nak kena berhati-hati. Kita nak kena sama-sama memperkukuhkan.
Para pemuda yang seumpama inilah yang akan dipertanggungjawab di atas apa yang berlaku di hadapan Allah. Kalaulah mereka beriltizam dengan kaedah memberi nasihat kerana Allah dan adab-adabnya dan beriltizam dengan keputusan yang diambil walau bertentangan dengan pendapat mereka selagi bukan dalam perkara maksiat, niscaya mereka dapat mengelakkan perkara tersebut daripada menimpa mereka dan saudara-saudara mereka. Jadi orang muda ni semangat lebih. Jadi dia mesti beriltizam dengan kaedah memberi nasihat kerana Allah. Nasihat kerana Allah ada adab-adab dia dan beriltizam dengan keputusan yang diambil walaupun bertentangan dengan pendapat mereka. Ni orang muda, walaupun bertentangan dengan pendapat mereka, selagi bukan dalam perkara maksiat. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang kelima, kadang-kadang para da'i dan murabbi tidak mampu untuk mewujudkan hubungan sebagaimana yang dilakukan oleh rahib. Murabbi, da'i dan murabbi pun manusia biasa. Dia ada batas hak dia. Bukan kita kata dia ni murabbi je, mesti dia akan melahirkan orang yang hebat. Tidak. Tapi di sana dia kata kadang-kadang para da'i dan murabbi tidak mampu untuk mewujudkan hubungan sebagaimana yang dilakukan oleh rahib. Kalau kita tengok rahib ni seorang yang hebat lah. Dia melatih, mentarbiah gulam ini sehingga akan melahirkan orang yang hebat. Sehingga kan dia boleh kata, kamu lebih baik daripada aku. Jadi nak kata begitu pun nak kena berhati-hati. Kalau tidak, dia akan lahir timbul rasa gurur, rasa bangga diri kepada gulam. Tapi kenapa rahib ni boleh kata begitu? Nanti kita tengok. Tetapi mereka mestilah melakukan pembentukan tindak tanduk ibadah, pemikiran, pengetahuan, berharakah dan lain-lain berterusan terhadap saudaranya yang lain. Jadi oleh itu dia kena teruskan usaha. Teruskan usaha. Usaha ini berterusan sehingga para da'i berpuas hati terhadap saudaranya. Ketika itu dia hendaklah menambah bebanan dan tanggungjawab dakwah secara berperingkat, memberi tunjuk ajar dan membuka ruang kepadanya untuk berfikir, beristihad dan bertindak. Sampai peringkat demi peringkat, sehingga kan dia boleh melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan. Sesungguhnya dakwah yang mampu mentarbiah rijal, seumpama rahib dan gulam adalah layak untuk dijadikan sebagai benih subur bagi ummah dan mampu untuk memiliki langkah-langkah yang berkesan. Perjalanannya menuju kemenangan pula adalah pendek dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia perlu kepada harapan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kita dapat memperhatikan melalui hadis yang dibacakan tadi itu, gulam tidak melakukan sesuatu yang menjadikannya gurur, takabur atau sebarang kecacatan dalam tindak lakunya. Jadi kita lihat bagaimana rahib ni mentarbiah gulam sehingga kan gulam tidak ada rasa timbul gurur. Itu perlu diproses. Perlu kepada proses. Tidak sombong, sebarang kecacatan dalam tindak lakunya, bahkan perkara sebaliknya yang berlaku. Ini membuktikan kejayaan besar dalam tarbiyah yang dilakukan oleh rahib. Jadi nak kena cek balik. Kalau ada tak kena, kita kata mutarabbi ni, orang yang didik ni ada kesilapan, ada kesalahan, kita nak kena cek diri kita ni dulu. Kena cek murabbi ni. Kat mana dia salah? Kat mana dia kurang? Jadi nak kena baiki. Jangan kita kata salah dia lah, dia ni malah, lembat, suka ni. Kita banyak menyalahkan mutarabbi, orang yang dididik. Kita tak melihat muhasabah murabbi itu sendiri. Jadi kita lihat bagaimana kejayaan rahib ini mentarbiah gulam. Gulam ini telah membuktikan kejayaan besar dalam tarbiyah dia. Ia juga menjadi kejayaan kepada jamaah yang menjadikan orang seumpama rahib sebagai pemimpin dan gulam sebagai pendogong, jundi dan pendakwah. Nak lahirkan begitulah.
Jadi dia memerlukan kepada ciri-ciri komitmen iltizam yang cukup mendalam. Dan yang ketujuhnya, yang terakhir, kadang-kadang kebaikan dan ketakwaan murid mengatasi syekhnya. Jadi ini tidak dinafikan. Tak. Kadang-kadang kebaikan dan ketakwaan murid ini mengatasi syekhnya. Kadang-kadang martabatnya di sisi Allah mengatasi martabat syekhnya. Kadang-kadang jundi pendokong lebih terkedepan daripada pemimpinnya. Ini tidak dinafikan. Tak. Tidak ada masalah. Tak. Jiwa muda, pengalaman yang banyak, tak. Hidup masih panjang lagi mengikut umur dia. Tak. Jadi oleh itu dia menerima pengalaman-pengalaman, ilmu yang banyak. Jadi tidak dinafikan. Tak. Mungkin guru dia baru je. Tak. Mungkin umur 50 tahun, 60 tahun guru dia mendapat proses ataupun mendapat ilmu. Tak. Sebelum tu tidak. Tapi orang muda ni mungkin dia telah mendapat daripada kecil lagi. Tak. Umur 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun. Jadi di sana banyak ilmu yang dia dapat, banyak pengalaman yang dia dapat. Jadi oleh itu dia terkedepan daripada pemimpinnya. Tetapi semua ini tidak sepatutnya menimbulkan di dalam diri mereka perasaan ujub, gurur, bangga terhadap yang lain. Jadi oleh itu pemuda para dai tidak boleh rasa takjub, rasa ujub, rasa gurur, bangga diri. Dan mereka yang mempunyai kedudukan di sisi para dai. Sesungguhnya manusia memiliki tenaga dan kemampuan yang berbeza. Dan Islam menjadikan untuk mereka medan amal yang luas. Di situ mereka berlumba-lumba dan mereka yang memiliki kemampuan, amanah dan bertenaga akan menonjol ke depan. Jadi tak ada masalah. Tak. Oleh kerana dia muda, dia ada kemampuan, dia ada ilmu, pengalaman, maka dia berlumbalah untuk membuat kebaikan. Tak. Tanpa rasa ada bangga diri, ujub, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Rahib telah mengambil sebab-sebab bergaul dengan gulam dan mengajarnya. Kita lihat bagaimana dia tidak boleh lahir dalam keadaan yang pendek, dalam keadaan yang dia belajar kuliah saja. Tidak. Jadi gulam ini ditarbiah bukan dia kita katakan dalam hadis sebelum-sebelum ni, dia nak pergi belajar ilmu dengan ahli sihir tu, dia singgah rumah rahib, kemudian balik, singgah balik di rumah rahib. Bukan pergi semata-mata pergi dengar gitu saja, tidak. Rahib telah mengambil sebab-sebab bergaul dengan gulam dan mengajarnya. Dia sentiasa mentarbiah dan melatihnya sehingga dia dapat melihat melalui peristiwa itu, peristiwa yang gulam buat tadilah pembunuhan binatang yang besar tu, perkara yang tidak dapat difahami oleh gulam sendiri. Dai yang sentiasa berhubung dengan Allah, meminta pertolongan dan bertajarut kepadanya, Allah akan memberikan kepadanya keluasan firasat. Jadi dai, murabbi, dia mesti sentiasa berhubung dengan Allah. Minta pertolongan dan bertajarut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niscaya Allah akan memberikan kepadanya keluasan firasat. Sebab apa? Rahib ni boleh kata kepada gulam, kamu lebih baik daripada aku. Kan? Dengan peristiwa yang saya tadi, kamu lebih baik daripada. Ini firasat. Ini firasat. Jadi firasat di sini, Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia mengatakan bahawa firasat ni lintasan yang berlaku di dalam hati yang menafikan perkara yang bertentangan dengannya. Ia menerkam ke dalam hati seperti terkaman singa terhadap mangsanya. Ia dapat diperolehi melalui nur yang dicampakkan ke dalam hati hambanya. Dengan nur tersebut, dia mampu untuk membeza di antara kebenaran dan kebatilan, kebenaran dan penipuan. Firasat ini berlaku berdasarkan kepada kekuatan iman. Sesiapa yang paling kuat imannya, maka dialah yang paling mampu berfirasat. Tak, firasatul mukmin ini. Jadi nak kena jaga-jaga, berhati. Jadi firasat orang mukmin ini, firasat yang ada ni kepada rahib ini, sehingga kan dia boleh mengeluarkan kata-kata kamu lebih baik daripada aku ini. Tak. Dia tahu dah gulam ni macam mana. Dan apabila dia kata macam ni, gulam tak timbul rasa bangga, rasa ni kan. Yang boleh sebab macam tu sebab apa? Keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Orang yang jaga solatnya, jaga fardu, jaga sunat dia. Tak. Jadi di sana
firasat ini nur yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam jiwa orang beriman. Jadi kita lihat bagaimana kita tengok Amru bin Nujaid berkata, Syah Al-Karmani, seorang yang kuat firasatnya dan tidak tersilap. Tak pernah kadang-kadang dia rasa sesuatu ini kemudian tak pernah tak tepat. Syah Al-Karmani ini. Apabila firasat yang dia rasa tu, naluri yang dia rasa tu, jadi tak pernah meleweng. Maksudnya tepat. Sebab apa? Kita tengok. Syah Al-Karmani ni kata, beliau berkata, sesiapa yang menjaga pandangannya daripada perkara haram. Itu. Nak kena jaga. Firasat dia nak kena betul tu, dia nak kena jaga pandangan daripada pandangan yang haram. Hari ini, tidak terlepas daripada pandangan-pandangan yang haram. Nak kena jaga. Memelihara dirinya daripada syahwat. Pelihara diri daripada syahwat. Sentiasa muraqabah batinnya dan zahirnya pula sentiasa mengikut sunnah. Sentiasa muraqabah batin dia. Tak payah nak kena sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zahirnya pula sentiasa mengikut sunnah. Sentiasa ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan dia, tidur dia, berjalan dia, cakap dia, semua kehidupan dia mengikut sunnah. Serta memakan makanan yang halal. Ini kita tengok hari ni isu daging tak halal. Kan? Jadi makanan ni memang Islam telah menggariskan bahawa kita kena makan makanan yang halal, nak kena jaga. Maka firasatnya tidak akan tersilap. Ini Syah Al-Karmani sebut. Jadi banyak nak kena jaga pantai ini untuk menjadikan firasat ini hampir tepat lah kita kata. Semua itu adalah firasat iman. Semua itu adalah firasat iman. Apabila rahib melihat tanda-tanda tersebut, maka dia menceritakan kepada ghulam tentang hakikat sebenar dan bebannya yang terdiri daripada ujian di jalan Allah supaya ghulam tidak tertipu. Jadi dia ingatkan sentiasa supaya tidak tertipu dengan ilmu ataupun apa yang dia miliki. Kedudukan keimanan dan penonjolannya menuntut jihad yang lebih besar. Kedudukan keimanan, penonjolannya menuntut jihad yang lebih besar. Jadi apabila peristiwa itu berlaku, maka orang ramai tahu, jadi heboh. Jadi di sana, kita kena ingat, kedudukan keimanan, penonjolannya, maka dia menuntut jihad yang lebih besar. Di sana perlu kepada jihad yang lebih besar. Ujian yang lebih dahsyat. Nanti apabila dah sebar, orang tahu, maka dia ada ujian yang lebih besar. Lebih dahsyat dan menanggung bebanan yang berat. Sesungguhnya rahib memahami bahawa manusia berada di berbagai peringkat dan darjat. Dan kelebihan hanya milik Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maka dia meletakkan ghulam yang telah matang pada tempatnya yang sesuai dan dibekalkan dengan tunjuk ajar. Dia juga memahami bahawa dia akan mendapat ganjaran sebagaimana yang diperolehi oleh ghulam tanpa kurangkan sedikit pun. Ini sudah mencukupi. Jadi apa yang kita sampaikan, kebaikan ini tak kurang. Apabila orang yang mendapat kebaikan yang diajar daripada kita tu, dia melaksanakan kebaikan, pahala tu dapat, ganjaran di sisi Allah pun dapat. Jadi ini yang diperolehi daripada rahib itu tadi. Dia mendidik sehingga kan satu tahap yang kita katakan ghulam ini sampai satu tahap yang mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini, dakwah dan tarbiyah ini. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini sedikitlah daripada pemahaman pengajaran yang dibacakan daripada rangkap hadis ini. Mudah-mudahan kita dapat muhasabah diri balik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini, terutamanya da'i ilallah ini, pendakwah ini, tidak lari daripada sifat ataupun penyakit-penyakit hati ini, untuk sama-sama kita buang, kita kukuhkan ukhuwah sama kita, rapatkan ukhuwah, jauhkan daripada bersangka buruk. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tindakan dan tanduk kita ni, tindak tanduk kita ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita semua ini nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang hebat
Jadi semuanya nak kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buatlah apa yang kemampuan yang kita ada untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga ikatan ukhuwah sesama kita dan kita teruskan berusaha dalam melaksanakan membangunkan din Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi sekadar itu saja yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang daripada saya sendiri, saya mohon ampun, mohon maaf. Mudah-mudahan kita akan jumpa di hari dan waktu yang sama minggu hadapan, insya-Allah taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.